biasa kan. Di sini saya minta dos yang tinggi dan pun jadi pening, mencederak kan. Lepas itu dengan kopi saja. Ini beliau bagi saya kopi 5 seset. Dan batuk saya itu keluar kahak. Saya fikir macam wow. Saya rasa macam wow. Macam tak percayalah kopi ni kan. Sebab saya peniaga, saya ada kedai char kway teow. Char kway teow saya pun sangat laku pada masa tu. Sampai orang beratur bergaduh-gaduh bahkan nakkan char kway teow tu. Jadi kemudian dengan izin Allah saya pun minum kopi. Saya tak buat lagi. Allah uji saya, Tuhan uji saya lagi, saya kena sakit lutut pada masa itu. Macam tu juga, saya pergi berurut, saya cuba ni, bla 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 bla, 1000 pun habis juga. Kemudian saya macam, betul ke Swanho ni boleh? Kan saya fikir, produk ni boleh? Saya pun test dengan izin Tuhan lah ya. Saya pun elok sampai sekarang. Boleh lagi, boleh apa kan? Okay, jadi selepas 2 ni, minda saya macam terbuka sikit. Beliau pun selalu datang, ibu, ini tak ada maintain pun boleh dapat duit. Itu yang saya fikir, betul ke saya kata? Ya ke? Sebab upline beliau, upline downline saya dulu. Jadi saya cakap, yo, saya katakan. Sebab yang dulu saya diajar, masuk ke minda kita, kena ada belian, baru dapat bonus. Saya fikir, ya ke? Jadi dengan goreng-goreng, beliau dengan gigihnya, bayangkan, saya goreng sini, dia buka meja situ, terus sekejap, saya pun goreng-goreng balik. Macam itulah proses saya masuk. Selepas saya pun terfikir saya pelajari buku biru tu, saya balik pukul 2, pukul 3 tu saya pelajari balik. Saya tengok marketing plan. Sebab produk saya dah percaya, saya dah jadi testimoni kan. Saya pun pelajari marketing plan. Betul ke dia kata betul ke? Betul ke? Selepas hati saya mantap, saya pergi SQ dulu. Saya nak tengok SQ dulu. Saya tengok, wah besar tak kan? SQ pun meyakinkan saya. Kemudian beliau jumpakan yang beri atas sekali, Mr. Patrick jumpa saya. Terangkan tentang semua lah. So saya sekarang hati saya mantap. Memang saya rasa Swanho bukan yang terbaik, tapi Swanho memiliki banyak kebaikan berbanding yang lain-lain yang saya kenal. Jadi yang paling best yang buat saya tak boleh tidur sebenarnya ni, Plan 11 Cafe ni. Ni 111 Cafe ni. Saya terfikir apa tau? Kalau 1 bulan, 1 kawan, 1 orang. Tapi saya cakap dengan Mr. Patrick, sir, saya tak suka ini plan. Saya tahu ini MLM, kalau orang baru sangat susah cari orang. Sebab mereka akan bimbing ke bawah-bawah. Saya bagi tahulah, sir, apa kata masa tu lah saya cakap, saya suka plan macam ni. Ini saya cakap dengan dia, yang ni. Sir, kalau 1 cari 3, 3 cari 3, 3 cari 3, ada duit tak? Itu saya tanya. Ada duit tak, sir? 1 cari 3, 3 cari 3, macam ni. Kalau ada duit, saya perjuangkan. Sebab saya pun bukan tak ada bisnes, saya kata saya ada bisnes. Lepas tu, ada ibu. Okey. Dia buat 1 dalam bulan ke-8, kalau 1 kotak saja, dalam bulan ke-8 kita boleh dapat income 10,000. Yang atas lah. So next month tentu yang ni. Mr. Patrick bagilah kira-kira. So saya fikir ini boleh saya perjuangkan. Saya teringat macam mana donen saya lama-lama dulu yang bekerja keras, tapi sana kena maintain RM1,000 sebulan. Kalau kita nak dapat bonus, saya fikir saya seorang ibu. Bagi downline saya seorang ibu, saya fikir. Dan mereka, downline saya ingat macam anak-anak saya yang memiliki harapan kehidupan untuk lebih baik. Kan? Yang memiliki impian, keinginan yang kuat untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Bersama keluarga, bersama orang yang kita sayang lah kan. Jadi saya fikir, ya Allah Tuhan, saya rasa ini memang satu cara lah untuk kita betul-betul berjuang kat sini, kat Swanho. Jadi mungkin Mr. Ijat dah terang tentang produk lah ya, kebaikan produk dah ya Ijat ya. Ijat dah terang produk. Saya cuma nak tekankan kat sini, macam orang yang dah 30 tahun, sangat terlekat kat pikiran saya kata Tuan Rahudin. Saya cuba.
Kata Tuan Norafudin macam ni. Waktu saya pergi dekat PJRM, setiap orang ada masalah. Kalau kita pandang itu masalah. Ketika anak kecil kita kata aku susah lah anak aku kecil, aku tak boleh buat lah sebab anak aku kecil, aku nak jaga ni semua. Apa kata kita ubah sikit je? Karena anak aku kecil itulah, karena anak aku ramai lah aku buat bisnes ni. Jadi sekarang saya susah lah kerja. Karena saya merasa susah kerja bertahun-tahun itulah saya buat bisnes ni. Itu je sebenarnya. Yang buat kita lemah dan tak lemah sebenarnya pola fikir kita je. Jadi mindset kita sahaja. Kita nak buat tak buat, mindset saja. Aku dah tua lah, karena tua lah kau buat. Betul tak? Aku muda lagi, karena kau muda lah kau buat. Masa muda kau buat, kau berjaya, kau boleh bahagiakan mak ayah kau. Kau boleh bahagiakan besok isteri anak kau. Aku dah tua lah. Karena tua lah ini masa kau, tenaga kau tak berapa kuat. Ini kau cerita je. Betul tak? Sebenarnya mindset kita saja. Apa yang perlu kita buat, kita belajar. Belajar. Yang pertama, gunakanlah dulu produk kita. Jatuh sayang dulu. Bahkan kalau saya nampak ini kat jalan, saya ambil. Sayang. Macam bendera kita kan. Cuba kita tengok bendera kita jatuh mana-mana. Kita ambil sayang. Sebab sayang. Jadi kita kena sayang Suangho dulu. Sebab apa? Ini bisnes kita. Ini harapan masa depan kita. Suangho ni. Kalau kita baru lagi, kita belajar. Belajar macam ni, yang pertama hati ni kena sado dulu. Sado. Maksud sado apa? Kuat. Hati kita kuat. Kita mesti ditolak dulu kat orang. Mesti. Waima Gold Diamond pun orang tak kenal dia. Kalau mereka present, mesti kena tolak. Jadi jangan pernah putus asa. Tapi kalau semangat kita kuat, mesti boleh buat. Sasaran kita bukannya orang susah. Bukan mesti orang sakit. Kita buat bisnes bukan mesti cari orang sakit. Sungguh kita produk kesihatan, tapi bukan mesti orang sakit. Orang sebenarnya macam ni. Minta maaf siapa punya ni? Okey. Kita sebenarnya macam ni dah. Okey. Ini bulatan. Ini orang betul-betul sakit dah. Yang kat klinik, kat apalah, ya. Yang pergi klinik, yang kat hospital ini. Ini sebenarnya. Ni. Yang betul-betul sihat pun ni ya. Yang ini on the way ni. Yang ini on the way sakit ni. Mungkin dalaman kita tersumbat. Mungkin kita tak tentu apa-apa, pening. Dan kalau dah umur banyak, mesti kat sini. Kan dengan pola pemakanan kita. Jadi kita jangan fokus kat sini, kat orang yang sakit ni. Dah dia sakit memanglah dia macam nak buat bisnes. Kalau nak buat bisnes, cari orang yang sihat atau separah sihat. Itu. Sebab kadang-kadang ada yang silap macam tu. Ibu jom kita jumpa orang sakit. Sebenarnya nak buat bisnes bukan jumpa orang sakit. Kan? Tapi kalau saudara mara kita sakit, kawan kita sakit, kita boleh syorkan produk kita. Memang produk kita hebat pun. Ya, mungkin penelitian semua Ijat dah bagi tahulah semua macam ni. So saya nak bagi tahu itu je. Kenapa kita kena buat Suangho? Kalau bisnes kita ni macam melibatkan sesuatu yang mesti yang lain macam tu. Maksud saya macam ni. Kalau kita buat produk kesihatan, misalnya yang basic dia, misalnya macam ini sahaja. Ini sahaja misalnya. Tak ada kopi, tak ada teh, ini sahaja. Saya rasa macam susah sikit nak bawa orang masuk. Tapi karena kopi, pagi, siang, malam orang minum kopi. Kan? Jadi kerja kita, tugas kita ubah aja. Biasa minum es kopi, tak boleh kuat-kuat kan? Kita ubah aja ke kopi kita. Dapat sihat, lama-lama dapat bonus. Susah ke? Senang macam tu. Senang kan? Jadi itu je. Tak
Tak ada yang kata, jangan serabutkan pikiran dulu. Yang dia aku nak jumpa semua orang. Kenapa kita nak jumpa orang? Kalau kita tahu kenapa nak jumpa orang, kenapa nak cerita orang? Sebab mereka ni semua macam cawangan kita, brands kita. Brand cawangan. Kalau kita seorang, dalam multi level tak jadi apa. Sebab kita bukan founder, kita distributor. Sama, kita memang kena ramai orang. Tapi saya suka bisnes ni sebenarnya sebab apa? Sebab ni kan. Nah, bayangkan ya. Ni. Mana tadi? Oh ni. Kita kan jadi 3 je. Tengok. Kalau kita jadi sales, kita nak jumpa semua orang. 100 orang. Kita nak jumpa. Kita seorang. Kalau kita sakit, habis tak ada sale. Betul tak? Kalau kita ada tanggungan rumah, kalau kita ada anak-anak nak kita sekolahkan, kita sendiri, mak ayah kita, kalau kita seorang kerja, kalau sakit, income pun habis kan? Tapi networking ni, hebatnya menurut saya, kita cari 3 je, tapi bila rangkaian kita dah ramai ni, inilah freedom. Sungguh pun freedom is not free. Maksudnya, kerja kita tak banyak. Kerja kita tak banyak. Mula-mula je banyak. Tapi bila besok line kita dah sama, dah besar, masa itulah kita senang. Maknanya, tapi saya yakin mesti lebih. Mesti lebih. Buat betul-betul. Betul-betul buat. Itu je. Jangan jadikan masalah kita ni sebagai hambatan. Jadikan inilah pemangkin pada kita. Kita mesti berubah. Mesti buat ni. Jadi saya rasa itu je. Ya sebenarnya bukan semangat untuk anda, untuk saya juga. Untuk supaya saya refresh balik apa mula-mula saya buat. Sebab saya dulu susah, saya tak nak anak saya susah. Kan? Saya nak bahagiakan mak ayah saya dah tak ada. Tapi waktu ayah saya meninggal, sungguh pun kita dah bagi sikit-sikit, yang terdetik satu je dalam kepala saya. Waktu ayah saya meninggal, mak saya kecil dah meninggal. Tapi waktu saya dengar khabar ayah saya meninggal, ya Allah ya Tuhan, aku belum bahagiakan ayah aku lagi. Rasa kosong tak? Jadi untuk inilah kalau kita ada orang tua lagi, kita kena fight betul-betul. Kopi yang tak susah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua diberi kejayaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Okay, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.